Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syaina binti Ganti dan nombor matrik saya adalah C17A0268. Hari ini saya akan membentangkan tajuk penyelidikan saya iaitu mengembangkan pemasaran tahta Dina Enterprise melalui sosial media marketing. Kod bagi kursus ini adalah CFT4134. Okey, saya akan teruskan pembentangan saya mengenai pengenalan kepada projek penyelidikan ini adalah bertujuan untuk membantu organisasi yang dipilih untuk mengenal pasti media sosial yang sesuai untuk memasarkan perkhidmatan serta untuk menganalisis keberkesanan media sosial. Seterusnya adalah berkaitan dengan permasalahan kajian. Terdapat kekurangan dalam aspek pemasaran media sosial yang digunakan oleh tahta Dina Enterprise di daerah Samarahan. Pertamanya, kurang hubungan antara pelanggan dengan pihak syarikat di dalam media sosial. Di samping itu juga, maka berlaku kurangnya review positif daripada pelanggan kepada pihak tahta Dina Enterprise di media sosial. Selepas itu, berkaitan dengan persoalan kajian. Yang pertama adalah, apakah cara bagi memudahkan mengenal pasti media sosial yang terdapat ataupun yang sesuai untuk memasarkan perkhidmatan yang terdapat dalam syarikat tahta Dina Enterprise. Selain itu, sejauh manakah keberkesanan media sosial dalam memasarkan perkhidmatan syarikat tahta Dina Enterprise? Saya teruskan dengan objektif kepada kajian ini adalah yang pertama, untuk mengkaji media sosial yang sesuai untuk memasarkan perkhidmatan yang terdapat dalam syarikat tahta Dina Enterprise, dan yang kedua adalah untuk menganalisis keberkesanan media sosial dalam memasarkan perkhidmatan syarikat tahta Dina Enterprise. Skop kajian saya adalah berkaitan dengan syarikat tahta Dina Enterprise. Hal ini kerana didapati bahawa syarikat ini mengalami masalah di mana mereka kurang kemahiran dalam memasarkan produk perkhidmatan mereka. Oleh itu, kajian ini dilakukan agar penyelesaian kepada masalah dapat untuk diatasi. Saya teruskan dengan bab 2 yang berkaitan dengan kajian literatur. Antara aspek yang dikaji ialah mengenai prinsip 4P, dapatan kajian lalu dan impak media sosial. Prinsip 4P lebih dikenali sebagai campuran pemasaran ataupun marketing mix. 4P terdiri daripada produk, price, place dan promotion. Seterusnya adalah dapatan kajian lalu. Di sini saya akan berikan dua contoh kajian lepas yang telah diolah oleh para penyelidik. Sebagai contoh, melalui Keratan Akhbar Esra Awani, Malaysia merupakan negara ke-9 yang paling aktif dalam penggunaan media sosial dan merupakan negara ke-5 yang kerap menggunakan e-dagang. Dan statistik terbitan oleh IAMK Learning Center menunjukkan bahawa Facebook merupakan laman sosial yang mempunyai peratusan penggunaan yang paling kerap digunakan dengan memiliki 97.3% pengguna. Akhir sekali adalah impak media sosial. Ada positif dan ada negatif. Saya bagikan satu contoh impak negatif ialah peniaga akan kehilangan beberapa pengikut kerana ditandingi oleh peniaga-peniaga lain, dan impak positifnya adalah memudahkan peniaga mencari pelanggan serta memudahkan aktiviti pembelian, membuat pertanyaan dan sebagainya. Dalam bab 3 iaitu berkaitan dengan metodologi kajian, antara aspek yang berkaitan dalam bab ini adalah kaedah pengumpulan data, instrumen kajian dan kaedah analisis data. Saya mulakan dengan kaedah pengumpulan data iaitu daripada dua sumber. Yang pertama iaitu data primer dan sumber yang kedua iaitu data sekunder. Seterusnya ialah instrumen kajian. Soalan ini adalah berbentuk ataupun berkonsepkan soalan terbuka. Terdapat 4 bahagian dalam instrumen yang digunakan iaitu bahagian A, B, C dan D. Untuk bahagian C dan D adalah soalan berdasarkan skala Likert 1 hingga 5. Akhir sekali, kaedah analisis data yang digunakan oleh pengkaji adalah data-data daripada 95 orang responden akan dikumpulkan dan dianalisis menggunakan perisian SPSS. Selepas menganalisis, data tersebut dapat membantu pengkaji untuk membuat kesimpulan, dapatan kajian dan projek akhir pengkaji. Bagi bab 4 pula iaitu mengenai hasil pengumpulan data dalam bab ini, pengkaji akan menganalisis data hubung kait yang digunakan dalam memperoleh jawapan hasil taburan silang dalam perbincangan di bab 5. Bagi objektif pertama iaitu untuk mengkaji media sosial yang sesuai untuk memasarkan perkhidmatan yang terdapat dalam syarikat tahta Dina Enterprise. Hubung kait antara soalan adalah melibatkan graf. Adakah anda mengetahui wujudnya laman media sosial syarikat dan graf? Adakah anda lebih
selesa menggunakan Facebook sebagai medium untuk mengenali perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat Tahta Dina Enterprise. Bagi objektif kedua pula iaitu untuk menganalisis keberkesanan media sosial dalam memasarkan perkhidmatan syarikat Tahta Dina Enterprise adalah melibatkan graf laman media sosial yang dilayari, memaparkan profil syarikat yang meyakinkan dan graf kenyataan butiran produk secara terperinci dapat mempengaruhi saya. Akhir sekali, bagi permasalahan kajian iaitu kekurangan dalam aspek pemasaran media sosial melibatkan graf, adakah anda kerap kali untuk membuat repeat order menggunakan servis daripada syarikat ini, dan adakah faktor daripada perkongsian di media sosial kenalan anda menyebabkan anda terjebak untuk menggunakan perkhidmatan daripada syarikat ini? Oleh itu, ini adalah contoh graf hasil pengumpulan data daripada 95 orang responden bagi hubung kait yang akan digunakan. Dalam bab 5 pula, pengkaji akan membincangkan tentang rumusan perbincangan dan cadangan. Rumusan kajian mendapati bahawa media sosial yang digunakan oleh pihak syarikat adalah diketahui ramai dan mendapat persepsi yang positif. Manakala rumusan kajian mendapati bahawa hasil keberkesanan media sosial menunjukkan hasil ujian multiple regression yang dijalankan untuk menentukan informasi yang tepat yang diberikan di media sosial. Terbukti media sosial Facebook secara signifikan dengan menunjukkan bahawa P kurang daripada 0.5. Selain itu juga, rumusan bagi permasalahan kekurangan dalam aspek pemasaran menunjukkan nilai chi-square bagi hubung kait adalah P sama dengan 0.07. Ini menunjukkan bahawa masalah ini tidak menjadi masalah besar kepada pihak syarikat dan masalah tersebut masih dapat untuk diatasi dengan sebaik yang mungkin. Seterusnya adalah dapatan kajian. Dapatan kajian bagi objektif pertama menunjukkan sudah terbukti bahawa majoriti responden tahu wujudnya media sosial syarikat dan mereka berpendapat bahawa mereka lebih selesa menggunakan Facebook untuk mengenali perkhidmatan yang terdapat dalam syarikat Tahta Dina Enterprise. Hal ini kerana Facebook adalah media sosial yang membantu untuk berkomunikasi dengan lebih cekap. Bagi objektif kedua pula, dapatan kajian mendapati hasil daripada analisis chi-square menunjukkan bahawa terdapat hubung kait yang signifikan apabila P kurang daripada 0.05. Dapatan kajian ini disokong oleh Chopra dan Gupta dengan menyatakan bahawa media sosial sebagai alat untuk memberikan informasi kepada pengguna dan pembeli. Cadangan pengkaji untuk mengembangkan pemasaran Tahta Dina Enterprise melalui sosial media adalah perlu untuk mengenal pasti sasaran. Selain itu, perlu untuk memastikan ada posting di laman sosial yang mencukupi untuk menarik pelanggan. Seterusnya, kenal pasti platform yang sesuai untuk melancarkan pemasaran. Hasil daripada kajian ini, maka pengkaji akan membantu untuk menghasilkan satu video promosi. Kesimpulannya, tujuan utama pemasaran media sosial adalah untuk bertemu membina hubungan baik dengan pengguna yang sedia ada dan mencari pengguna baru. Akhir sekali, bab ini akan membincangkan penghasilan projek akhir pengkaji. Latar belakang projek adalah bertemakan untuk mengiklankan produk dan perkhidmatan serta menarik perhatian untuk lebih ramai mengenali kewujudan syarikat ini melalui sosial media. Konsep video ini juga bertujuan untuk menyasarkan lebih ramai follower baru untuk mengenali syarikat, khususnya di Facebook. Objektif penghasilan produk adalah untuk memaparkan butiran produk dan perkhidmatan yang terperinci melalui sosial media, untuk memaparkan profil yang tepat mengenai syarikat Tahta Dina Enterprise, dan yang terakhir adalah untuk menarik sasaran pengguna dengan menggunakan strategi pemasaran yang lebih efektif. Langkah dan elemen dalam penghasilan produk adalah pengkaji menggunakan aplikasi CapCut untuk gabungkan video. Seterusnya, mengumpulkan maklumat penting mengenai syarikat. Untuk menghasilkan video yang menarik, pengkaji menggunakan elemen yang sesuai dari segi pemilihan teks, font, animation dan latar belakang muzik. Akhir sekali, barulah penghasilan untuk membuat storyboard. Pengkaji mulakan dengan susunan permulaan video dengan menggunakan perkataan adakah anda mempunyai masalah mereka cipta stiker keluaran sendiri. Maksud di sebalik perkataan tersebut, pengkaji mula meyakinkan penonton untuk terus menonton video sampai habis. Oleh itu, pengkaji sertakan langkah proses idea storyboard video ini yang berdurasi selama 44 saat. Ini langkah papan cerita 1. Seterusnya langkah papan cerita 2. Dan yang terakhir adalah papan cerita 3.
Ringkasan daripada kelebihan yang ada dalam video ini adalah supaya dapat menarik pengguna yang baru melalui iklan-iklan yang dibuat, serta share posting sangat-sangat membantu kerana melalui share yang banyak, maka makin ramai yang akan kenal dan follow page sesebuah organisasi ataupun individu. Sekian, terima kasih.